tentang kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih menitik titian ragu berhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bersemula, keluarga diredai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku merasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke live webinar Kalau Dah Sayang, anjuran PKPM dan juga kawin-kawin.com bersama saya Aiman Azlan, moderator anda, seorang mentor belia dan juga seorang kaunselor pelatih yang bakal insya-Allah doakanlah spesialis dalam bidang rumah tangga. So bersama saya pada malam ini adalah dua panelis yang dijemput khas untuk membicarakan bersama-sama anda secara live pada malam ini tentang topik keibubapaan. So ini adalah salah satu daripada usaha kawin-kawin.com untuk nak mensejahterakan masyarakat dengan ilmu pra-perkahwinan, perkahwinan, keibubapaan dan yang sama waktu dengannya. So malam ini adalah malam yang istimewa kerana kami bakal untuk melancarkan modul keibubapaan yang akan kami lancarkan sebentar lagi. Tapi sebelum tu, kita akan berbicara tentang Kalau Dah Sayang. So, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput panel kita pada malam ini iaitu Dr. Adnan Omar. Silakan Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aiman, apa kabar? Baik-baik saja Doktor. Wah, berapa tahun dah kita tak berjumpa Dah lama teman Lama sangat dah Doktor. So tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live, untuk sedikit background, Dr. Adnan Omar merupakan timbalan pengerusi PKPM dan juga orang kuatlah di belakang kawin-kawin.com, dan personally beliau juga merupakan nakib usrah saya yang pertama. 13-14 tahun yang lalu Dr. Adnan, dah lama dah. Betul. 13-14 tahun yang lalu sewaktu saya di Taylor's College 2008-2009, dan itu membukalah saya punya minda tentang usrah ni apa dan juga mendatangkan saya satu kesedaran lah tentang Islam dari perspektif berbeza. Dan ramai orang tahu Doktor yang salah satu daripada sebab kenapa saya boleh kahwin umur 23 adalah sebab saya start perjalanan tu umur 18. Dan waktu tu saya pergi Dr. Adnan punya daurah di Taylor's College. Tak tahu ingat ke tak, lama dah ni. So daurah itulah yang membuka minda saya tentang perkahwinan dari sudut pandang yang agak berbeza lah daripada apa yang saya biasa dengar. Kalau dekat sekolah menengah dulu, kalau cakap pasal kahwin dalam new subjek kita belajar di kelas tu, dia banyak cakap pasal cerai, pasal fasaq, khuluk, li'an, kena hafal itu, hafal ini. Tapi bila saya attend daurah Dr. Adnan itu menampakkan keindahan. So sejak umur 18 lagi sudah ada mentaliti yang kalau saya nakkan pasangan, always and forever has to be in the context of marriage and nothing else. So orang kata wah awalnya, tapi kalau ikut kepada perbincangan kita macam lewat sangat tu.
23 sebab Dr. Adnan berkahwin pada umur yang lagi awal, betul tak Dr. Adnan? Boleh Betul, terus kawan. sedikit tak tentang story di sebalik perkahwinan Dr. Adnan sendiri? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Ananda Aiman Azlan. Anak usrah yang lama dulu-dulu kan, dan Ya. inilah salah satu anak usrah kot seingat saya yang buat psikologi kan. Dalam gambar-gambar anak usrah tu dia seorang je lah yang keluar negara dan mengikuti jejak langkah saya buat dalam bidang-bidang kemanusiaan, khususnya psikologi ya. Saya ni dulu kahwin dekat US Betul. tinggal kat sana pun 14 tahun dan dua anak saya daripada 3 pun memang lahir di sana. Allah. Jadi yang Aiman cakap tu dalam perbincangan-perbincangan salah satu modul yang saya biasa bincangkan dengan anak usrah lah kan, terutama anak-anak usrah yang berada di peringkat universiti lah kan, yang menyediakan mereka minda dan hati untuk mencari pasangan-pasangan yang sesuai. Jadi mungkin salah satu perkara yang kita bincang itu 100 soalan yang kita kena tanya pasangan kan sebelum kita kahwin lah. Lalu kami bincang-bincang pasal 100 soalan tu, apa yang nak ditanya, macam mana nak tanya dan dekat mana kita boleh dapat data-data yang sesuai, lalu kita mencari pasangan-pasangan yang agak sekufu dan sepatutnya kita buatlah perkara-perkara tu sebelum kita kahwin ya. Yes. Betul. Kita memang seronok dengan surprises tapi ada surprises yang kita tak seronok sekiranya kita dah kahwin, ada benda-benda yang tak menyeronokkan lah. Jadi surprises tu kalaulah ada, eloklah kita jumpa dalam 100 soalan takruf sebelum kita melangsungkan akad nikah tersebut. Itulah perjalanan yang saya dapat daripada nakib saya bila belajar pasal pra-perkahwinan. Moga-moga dengan persediaan yang sebegitu, perkahwinan kita tu bukan tak ada masalah ya, memang sentiasa ada masalah ya. Tapi insyaAllah boleh diuruskan dengan lebih berkesan. Okay. Dan saya rasa kalau ikut pengalaman saya dengan Dr. Adnan, ini cerita 13-14 tahun yang lalu lah, satu benda yang tersentak dalam minda saya adalah ada cara yang agak sistematik sebenarnya nak berkahwin. Kerana sebelum tu kita fikir nak kahwin ni, the only exposure you have adalah media. So you have like love novels lah, you have movies, you have drama. That's the exposure you have. But there's no like clear guideline as to macam mana sebenarnya nak kahwin ni kan. So bila datangnya Dr. Adnan dengan daurah yang diberikan tu, baru saya sedar yang there's this steps that you can take. Quite systematic, quite sopan. It's still within the context of what Islam allows, and it's not awkward at all. Bukan nak kata kita kena jadi robot ke, kita kena like bercakap dinding di tengah-tengah ke. It's quite natural, but at the same time respectful to the deen. And it's something yang saya doakan ini menjadi amal jariah Dr. Adnan lah, because saya pun memanjang-manjangkan menggunakan usaha saya sendiri dalam kelas online and so on, dan juga dalam kawan-kawan.com. So itu daripada Dr. Adnan. Sekarang kita ada panelis kita yang kedua, juga special juga bagi saya, iaitu Dr. Harlina. Dr. Harlina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Har, apa khabar? Alhamdulillah. Excited jugalah nak bincang tajuk ni. Cumanya tak tahu siapa yang ada bersama kita sebab yang lain duk tengok bola ni. Malaysia dengan Thailand. Agaklah kita betul Dr. Adnan, saya pun tak tahu. Nampak kita melawan. Dekat rumah ni semua dekat depan TV, Dr. Har yang kat dalam ni. So kalau dengar dia menjerit-menjerit tu, so gol masuklah tu kan. Baik. Tak apa. Dengan teknologi pada masa kini, orang boleh buat 2 skrin. Jangan risau, sebelah sini ilmu tentang perkahwinan, sebelah sini nak tengok Malaysia dengan Thailand. So harap-harap Malaysia dengan Thailand perlawanan itu baik sahaja. Kita harapkan Malaysia menang. By the same time, malam ini kita nak fokus juga tentang topik keibubapaan. So, welcome Dr. Har. Sedikit background, Dr. Har merupakan pengasas dan pengarah Akademi Dr. Har, yang fokus dia juga lebih kurang sama macam kahwin, tetapi dia lebih luas lagi merujuk kepada mengilmiahkan lagi masyarakat
mendekatkan lagi masyarakat dengan ilmu, memudahkan akses ilmu kepada masyarakat umum. So Dr. Har, tadi saya tanya Dr. Adnan, pengalaman saya dengan doktor lah, 13 tahun yang lalu jadi anak usrah beliau. Dengan Dr. Har, kita pernah share satu forum, which is the first time we met. And pada waktu tu masih lagi like tak tahu like siapa dia and so on and so forth. Dan sekarang ni orang dah panggil saya anak Dr. Har. Ada orang like literally ingatkan saya anak Dr. Har sebab kita banyak buat live talk kan. So Dr. Har, boleh ceritakan sedikit sebanyak tak tentang Akademi Dr. Har yang menjadi fokus Dr. Har sekarang? Baik, terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya Akademi Dr. Har ni adalah satu platform perkongsian ilmu, pengetahuan dan pengalaman lah ya. Dan sebab asalnya tu Dr. Har baru bersara Jun baru ni daripada Fakulti Perubatan UKM dan bila setahun sebelum persaraan tu rasa ada banyak juga bahan yang dah dikongsi ya Dr. Adnan dekat media sosial ni. Cumanya dia perlu diarkibkan dan itu satu ideanya lah di bawah apa yang kata Akademi Dr. Har tu. Tapi ada orang ingat Akademi Dr. Har ni ada tahfiz ke, ada hafazan, ada hafizah macam-macam lah kan. Cumanya dia satu platform sebab tagline dia kan semua orang sebenarnya ada hak yang sama untuk menjadi lebih berilmu, lebih sejahtera dan lebih bahagia kan. Dan kita tahu banyak masalah kita ni sebenarnya berpunca daripada dangkalnya ilmu kita mengenai semua benda lah dan mengenai keibubapan ni dia tak ada sekolah ibu bapa macam tu kan. Macam kalau kita nak bawa kereta kena ada lesen ni kan, mana Dr. Adnan baru boleh bawa ya. Itu pun ada fee untuk 2 tahun. Tapi jadi mak ayah ni dia macam bila dah kahwin tu macam sekonyong-konyong kalau ikut bahasanya, maknanya boleh dah jadi mak bapak kan. And that's why I think kita banyak kesilapan ya dalam mendidik ni dan tentu sekali sangat pentinglah sesi-sesi seperti ini Aiman. Ya, terima kasih Dr. Har. Saya sebagai moderator malam ni, saya punya niat personal adalah nak banyak belajar lah daripada Dr. Adnan, Dr. Har, dua guru saya. Dan satu benda yang saya nak tahu dengan lebih lanjut, Dr. Adnan kita pernah sembang banyak kali pasal benda ni, tapi saya nak tahu lagi, untuk nak refresh balik kisah macam mana peristiwa yang rentetan peristiwa lah yang menjadikan Dr. Adnan menjadi ayah pada waktu dapat anak pertama tu, like the decision making and also perasaan dapat anak pertama tu. So what was the thought in your mind, the like hopes and dreams or fear, anxiety ke? I just want to know more about that experience tu menjadi ayah for the first time tu. Macam mana? Silakan Dr. Adnan. Oh dah lama tu kan, dah bercucu sekarang Dr. Har. Allah. Dr. Har ada cucu belum? Ada seorang 4 tahun. Okay. Saya dah 3 cucu ni kan. Jadi Aiman ni bertanya soalan, masa tu saya tengah belajar dekat University of Wisconsin Madison USA. Okay. Masa tu ada double degree ya, satu dalam sosiologi, satu lagi dalam international relations lah. Okay. Jadi memang anak pertama tu lahir, ingat lagi ya, di Marietta Hospital. Dekat Madison, Wisconsin, tak silap isteri mula labor tu lebih kurang pukul 5 lebih pagi ya. Oh detail ni. Pertama tu Zatil Hidayah lahir pada pukul 9.50 pagi. Jadi seronok lah kan dapat anak-anak pertama ni kan. Masa tu baru je habis degree dan dah mula bekerja sebagai primary residential counselor sebenarnya. Jaga orang-orang yang dilahirkan dengan some kind of physical and mental disabilities lah sebenarnya. Okay. Dan masa tu isteri masih lagi menghabiskan dia punya degree dalam chemical engineering. Dua-dua masih belajar. Kan? Wow. Okay. Jadi barulah nak adjust kan, maknanya baru je habis belajar, isteri masih lagi belajar kan. Kita ni baru menjadi suami 10 bulan sebelum. Lalu orang kata dapatlah puteri yang pertama. Okay. Tapi sebagaimana dah borak dengan Aiman tadi,
preparation tu dah lama kan. Itu Yes. penting menyediakan diri ni kan. Maknanya macam Dr. Hajar kata tadi kan, kita tak nak sekonyong-konyong tadi lah kan. Sebab biasa orang Melayu ni kan, orang kahwin ni kita nak kahwin kan, bila keluar je makhluk-makhluk daripada zuriat kita tu, tengok nak buat apa dah dengan makhluk-makhluk. Kita tak naklah macam tu kan. More or less lah. Bila dapat dah anak pertama tu, there must be some benda-benda yang kita dah fikirkan nak buat apa bila zuriat pertama tu hadirlah. Okay, cuma dalam keluarga kami ni, kami decide awal-awal lah kan. Maknanya dalam keluarga kita ni, kita nak ceritakan pada anak-anak kita ni pasal 5 manusia agung lah dalam keluarga kami lah. Okay, keluarga Ibrahim AS, keluarga Ismail AS, Siti Hajar dan Siti Sarah. Itulah keluarga yang kami memang daripada dulu lah. Jadi sebelum kahwin pun dah ada benda macam tu lah. Jadi pasal doa-doa tu kan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama tu kan, doa Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Jadi benda tu dah hafal tu kan sebelum kahwin, sebab dah didedahkan dalam darah perkahwinan sebelum tu oleh nakib yang bawa usrah lah. Jadi dia menyediakan kita ke arah itu. Lalu bila preparation tu ada, walaupun teori je lah kan. Jadi bila dapat tu praktisnya agak lain, tapi paling kurang minda kita dah sedia dengan kesan minda yang dah okey tu, dia membawa kepada kuranglah anxiety yang akan datang. Jadi bila minda tenang, insyaAllah kita punya emosi pun akan agak tenang lah. Pada masa yang sama kan, banyak masa teori kita belajar sekalipun, bila mereka ada depan mata, praktisnya agak berbeza. Semua masa itu kan, sebab kita berada di US, jadi dari segi nak cari ilmu, kemahiran tu dia agak banyak lah kan. Maknanya sebelum kita balik daripada ward bersalin ke rumah pun dah ada pamphlet yang jururawat tu dah bagi, nak buat apa tu lah. Benda-benda yang benda tu dah ada lah. Jadi kita tambahkan dengan ilmu-ilmu Islam yang kita dah ada kan, dan ilmu-ilmu perubatan psikologi barat tu kita gabungkan sama-sama, dan di situlah maknanya bermulanya langkah seorang ayah dan kasihlah. Okay, tapi pada masa yang sama disebabkan ini cerita US lah kan. Pada masa tu isteri masih, sebab dia tak nak cuti. Sebab dia tak nak postpone dan sambung. Lalu seingat saya dia bersalin hari Khamis, the next Monday tu dia dah pergi kelas. What? Talking about how strong women can be kan. Okay. Jadi masa tu pun saya full time kerja lah kan. Okay. Jadi nak mention pasal support group yang ada. Kan? Sebab kadang-kadang kita ni sekuat mana sekalipun dalam konsep mental health, kita kena ada kumpulan yang kita reaching out. Jadi kalau dekat US, dia ada inilah Muslim community yang sangat strong. Pada masa yang sama kita dah ada Malaysian community yang sangat strong lah. Jadi bila saya pergi kerja dan isteri pergi kelas jadi anak tu kan dijagalah oleh sisters daripada Muslim community dan rakan-rakan Malaysian students yang ada lah kan. Cuma Pak Mak Arab ni dari segi membantu masyarakat Muslim sangat hebat ya. Sebab kebanyakan dari segi yang Pakistani ke Arabs ni, dia punya isteri tak kerja sebenarnya, suami dia yang menamanya belajar. Lalu diorang buat jadual lah kan. Hari Isnin, nama isteri saya Sri Juli Emaswati, panjang sebab dia orang Jawa kan. Lalu Mak Arab ni buat jadual lah. Hari Isnin, siapa nak pergi masak untuk Sister Juli. Hari Selasa, siapa nak pergi buat laundry untuk Sister Juli. Dia orang buat jadual lah untuk membantu benda-benda yang macam tu. So those are the few things yang kita mungkin kena buat lah supaya bila kita kahwin, dapat anak pertama tu, dia punya transition tu akan lebih smooth lah ya. Pertama, preparation sebanyak yang mungkin. Okay.
ilmu-ilmu Islam tu kena ada, ilmu barat psikologi perubatan tu kena ada. Okey. Kedua, tarik nafas panjang-panjang sekiranya ada anxiety attack ke apa-apa kan. Okey. Jadi jagalah minda dan emosi kita. Ketiga, perlunya ada support group yang agak mantap lah kan, sebab kita muda lagi, jadi kita tengok orang-orang yang mungkin berpengalaman, so kita reach out, mereka bagilah kan, terutama duduk kat US, mak tak ada, ayah tak ada, mertua tak ada, mak angah tak ada, mak long tak ada. Jadi kita bersama dengan komuniti setempat sahajalah. Okay, wallahu alam. Dalam satu kisah yang Dr. Adnan sebutkan itu, ada pelbagai soalan yang popular lah yang saya terima selalunya sudah dijawab. Soalan pertama, boleh ke kahwin waktu belajar? Dr. Adnan bukan setakat kahwin je, dapat anak waktu belajar lagi. And then soalan pasal nanti selepas dah dapat anak nak buat apa? Dah ada juga jawapan di situ. And then most amazingly yang saya tak sangka adalah zaujah after bersalin terus pergi masuk kelas. I still remember waktu isteri saya after bersalin, how you know, physically daunting lah proses bersalin itu ke atas badan dia. And I cannot imagine lah how much a woman kena push diri dia kalau nak pergi ke kelas after bersalin tu. So Masya Allah, cannot imagine. Wow. Okay, so itu adalah kisah Dr. Adnan menjadi seorang ayah, all the thought process and everything. Saya nak tahu juga bagaimana Dr. Har, your experience pula many years ago, the thought process, the thoughts, the anxiety, the fear, the worry, or maybe the wisdom yang Dr. Har boleh share waktu Dr. Har menjadi ibu for the first time tu. Silakan Dr. Har. Okay, terima kasih Aiman. Pengalaman Dr. Har pula, sebab Dr. Har ni pelajar perubatan. Jadi Dr. Har masa jadi pelajar perubatan ni, khususnya masa tahun 4 biasanya, lagi nak 2 tahun nak grad dalam clinical years. Kat UNG tu, I was introduced with this concept of pregnancy should be planned, intended and wanted. Right. Jadi that caption tu sangat apa orang kata, dia impact dia sangat kuat pada Dr. Har ni, Dr. Adnan. Jadi and masa tu Dr. Har belajar dengan my professor, the vast difference between pregnancy yang memang planned, intended and hence wanted as compared to pregnancy yang mungkin unplanned, unintended and you know bolehlah jadi unwanted juga. Yeah? So yang unwanted tu yang kita tak nak. They are unplanned, unintended tapi wanted juga. Tapi the best is actually planned, intended and wanted. Jadi and of course masa tu my professor actually mention sekali imbas saja, tapi you know, being Dr. Har ni, I was very curious about how I was conceived. So and actually my kata spacing between Dr. Har dengan my elder brother, I'm the sixth in the family, and dengan my brother nombor 5 tu it's actually 5 years. My brother 1961 and then I 1966. Jadi jauh juga. Itu paling jauh lah dalam family ni, sebab my mother selalunya 2-3 tahun tu dah dapat anak kan. Jadi masa Dr. Har and my parents masa tu, they were not intended to stop at 5. Nasib baiklah kan, kalau tak Dr. Har tak ada. Tiba my mother kata okey lah, cukup lah 5 gitu kan. And of course masa tu zaman yang memang you know nak family yang besar gitu kan. Jadi bila my mother memang nak sangat dah pregnant and she wanted a girl, ya. Lepas my brother tu nakal kan agaknya budak lelaki kan, duk panjat pukul lah apa semua, so dia nak anak perempuan. And then rupanya my father pun macam tu juga. And then nama Halina Halizan ni dah simpan masa I was 5 months in the uterus. You know, when a pregnancy is planned, intended and wanted, dia punya psyche for the woman yang mengandung tu sangat berbeza ya bila unplanned and unintended. So masa tu I notice that agaknya you know I started off alhamdulillah dengan keadaan begitu, by choice rather than by chance ya. Dan lepas tu Dr. Har masa tu belum kahwin lagi ni Aiman, tapi Dr. Har Dr. Adnan dah dalam hati tu dah kata insyaAllah
ada rezeki saya jadi seorang ibu, I want all my pregnancy to be planned, intended and wanted. Itu Allah. mungkin masa tu umur berapa agaknya ya? Mungkin umur 22, 23 macam tu. Okay. So bila final alhamdulillah dapat jodoh kan. Dr. Har memang lepas tu memang nak masuk housemanship ya. Dan tahulah jadi doktor untuk Dr. Siswazah ni memang housemanship tu pasal kita duduk dekat ward tu, itulah house kita kan. That's why we are expected there. And then of course ada syura ketika tu and rupanya my husband Ustaz Zul pun dia rasa tak boleh terus immediately pregnant. Right. Jadi so we all tundakan pregnancy tu sampai dah habis housemanship and finally bila pregnant tu memang tu satu yang sangat ditunggu-tunggu dah kan ya. Jadi so bila tahu je pregnant terus sujud syukur. Sebab dia punya rasa syukur tu kan. And I wanted that because I think berapa ramai pun anak yang Allah nak bagi kat Dr. Har, biarlah bila Dr. Har confirm pregnant tu, the first thing yang Dr. Har dengan Ustaz Zul buat adalah sujud syukur. Kan? Tapi untuk tu, I have to be pragmatic as well lah. Tapi kalau misalnya every year mengandung agaknya, dia jadi tak macam tu kan. Dia jadi unplanned. Jadi kita mungkin ada rasa ralat sikit ke. And I do not want that to happen to any of my child. Jadi lepas tu Dr. Har jumpa, of course I was thinking about family planning semua kan. So I actually dapat a book, Family Planning in the Legacy of Islam, written by Professor Abdul Rahim Omran. And that was actually, a very important foundation untuk Dr. Har. Rupanya dia ada tulis kat dalam tu, one of the, syarat-syarat untuk family planning in Islam is that every pregnancy should be planned, intended and wanted. And I was blown away. Wow, matching. Kena. And then lepas tu dia ada cakap tentang the 5 capabilities of any family before they want to start their family. So yang ni interesting. Ni is actually physical, physical well-being. Keduanya is emotional readiness. Yang ketiga tu is time availability. E is actually economic economic support lah, and yang S tu, the last one is actually social. So Brother Adnan, actually one of the reason why you went through kiranya minta mak ayah semua kan dekat US tu was actually the social support tau, very strong kan. Betul. And this kalau cakap dalam bahasa Melayunya acronyms dia famous dia FEMES. Physical, yang tu emosi. And okay, I'll come back to this. Lepas tu masa, E satu lagi tu adalah ekonomi dan S tu adalah social. And dia kan famous ni mesti kena kita tengok balik setiap kali kita nak tambah anak kita. Bukannya untuk the first one aja kan. Right. These parameters change all the time. Mungkin masa anak pertama kita sihat, anak kedua tu dah tak apa sihat ke, atau there's some ni kan. Lepas tu yang selalu kita lupakan Dr. Adnan dan Aiman adalah emotional readiness of mother. I strongly believe that if a mother kan memang tengah seronok nak pregnant, maknanya bila tahu je urine pregnancy tu positif, dia terus sujud. Wow, that was actually the most important factor for the existence of a human being pada saya lah. Jadi sebab that emotion tu kita believe is going to support this pregnancy. So maknya rasa happy. Dia punya endorphin banyak and then and I'm sure masa tu kalau saya kena mengandung dengan saya jadi houseman, okay, satu, I know that I might have that ability. Kita selalu ada this cognitive bias lah kan. Tapi alhamdulillah, I think something yang penting adalah tahu limitation kita. I have seen so many of my colleagues and their sisters kan. Tak apa, I boleh pregnant every year. Macam tu kan. Tapi sebenarnya dia bohong dalam hati tu. And then nanti, so dia ada implication sebenarnya. Okay, so finally, alhamdulillah, my children spaced out. Syifa masa Dr. Har
dah 2 tahun kahwin. I was married 2nd of June 1991. I got Syifa on my second anniversary on 2nd June 1993. Lepas tu I masuk my master's program atau my specialty program. Dah sibuk dah masa tu, so I really plan tau so that my second pregnancy would be, sebab tak ada cuti so I memang tak cuti. Very meticulous So Masya my Allah. second pregnancy was very highly under a lot of stress. I memang physical stress lah, maknanya sebab on call tu pernah satu on call weekend macam Ahad ni, daripada pagi 7.30 I masuk sampai pukul 3 pagi baru I boleh baring. I will stop, I buat berapa season, entah 5 ke 6 season. Padahal masa tu I was already pregnant 30 weeks agaknya, ke 32 weeks. Kaki dah bengkak-bengkak dah semua. But that's actually, and then masa tu cakap dengan and I know it was a boy, so saya minta maaf sangat anak Umi kan, because satu lagi kita doktor tahu. So kita tahu pregnancy tu, bila you are pregnant, the best is actually for you to lie down so that the blood supply to the uterus is going to be maximum. Tapi I was on my feet all that hours kan, and my, of course the placenta was not well perfused, and then that guilt feeling tu semua. But alhamdulillah I delivered a healthy boy. Tapi 3.5 months later Allah ambil my son sudden infant death syndrome so and that was maybe Allah knows best kan. So agaknya dia kata, Halina, I know you think that you can look after this boy, but I think you are neglecting this boy. Allah ambil balik. Tapi it become a lesson to us. So dia macam ni dan that's why spacing ni is actually macam baju tu kita ukur kat badan sendiri But my mother was very supportive. This is the emotional support and also the social support. Dia kata, masa mak dulu memang mak fokus memang nak beranak dan nak jaga anak. That's why I have 8. Dia katakan, impossible nak dapat 8. Dia katakan jadi tak payahlah macam nak banyak-banyak sangat kan. And my mother-in-law pun kan, Cik tak payahlah ramai-ramai sangat merenyut tu dia kata. So I was ni jadinya alhamdulillah yang seorang Allah dah jaga. So I get my third one, Syamil 97 kan. Actually Sofwan was born on the 2nd June 1995 on my 4th anniversary. Faham tak? Dia masa tu cantiknya tarikh dia. Lepas tu tapi bila dia pass on tu Ustaz Zul kata, Har boleh tak beranak jangan bulan Jun lagi dah. So sebabnya every time Jun kan is anniversary and birthday kan. And my own birthday I was 1st June my birthday kan. Jadi so I had my baby tu in November. Sorry panjang sikit ni tapi this is fascinating. All these stories is nice. Because I really planned. Masa tu I was on IUCD. No, another thing. I know some of the sisters and brothers kan, bila cakap tentang family planning, this is not for us. But I cannot do that. I'm a doctor. I know that. And so I have to practice my knowledge and my expertise kan. So I was on the oral contraceptive pill, immediately after my marriage because I want to space out totally, tak nak pregnant masa tengah housemanship. Kan? So I got Syifa, and then lepas tu I was on an IUCD. When Sofwan passed on, I did not remove it. And then cuma lepas the final year tu mine, Dr. pun remove my IUCD. Alhamdulillah dapat, and when I graduated dekat Dekta UKM tu for my specialty degree tu, I was 20 weeks pregnant with Syamil. And so seorang anak medical officer, seorang anak specialist dah, and masa tu we space out pula for Dina. Dina masa 2002 kan, yang tu dah jadi consultant dah by then. So dia mungkin for me and so that 4 years was so that anak kita tu dia dapat dia punya space dia. So some of you sisters and brothers might not be so panjang sangat, tapi untuk Dr. that is actually the spacing. So maknanya setiap kali tahu urine pregnancy tu positif, even for Sofwan tu terus sujud syukur. So kind sisters, I know some of you are feeling very guilty by now because you might have 1 or 2 yang mana you are not ready yet, kan? And then
deep inside you, you might be able to lie to other people, but you cannot lie to me. Kan ya, sebab Tahan nampak banyak sangat mothers yang not ready and they cried in front of me tau, nangis. Allah. They're not ready. And then of course lah ya, masa tu lah kita kata I nak gugurkan anak semua tu. So I feel that the damage is done sebenarnya. Dan bila anak tu lahir mungkin anak first selalunya plan intended wanted kan, Dr. Adnan is always, I'm sorry the second one tu kalau it is being conceived less than 2 years before after the second one, the first one tu selalunya tak berapa ready. Bukan tak ready tapi tak berapa. And then you have to force yourself to accept it. And the feeling it's not the same as masa you mula-mula tu kan. Ya, betul. In fact kalau tengokkan budak-budak sekarang, first pregnancy tu buat urine test tu sama-sama kat dalam bilik air, Letak dalam Instagram. Right, for the whole world to see dia punya UPT tu kan. Urine test dia tu ada dalam Instagram dah. Tapi masa second pregnancy, especially bila the first one is still about 6 months old baru kan, bila wife dah rasa lawyer tu, kadang dia datang period sekali je, and then lepas tu dia tak datang dah, and then dia start rasa funny. Kalau dulu kan cepat-cepat lah kan test, ini tak, dia buat tak peduli je, tapi dia rasa macam ya ke ni, especially kalau dia kata I'm breastfeeding, takkan kot I pregnant. Tu dia ilmu silap tu kan, bila you breastfeed and your period dah datang, you are as fertile as the apple belly. So jadi bila tengok macam tu, dia buat urine test ni, Dr. Adnan ada one patient dia test seorang macam and then positive. Kata ingatkan doktor, dia kata ingatkan Prof, mesti lemau kot dia punya, dia deny kan. So dia buang urine pregnancy test tu, dia kata agaknya this kid is not silap kan. Tapi later on still tak datang period. Lepas tu husband dia notice, dia kata jangan-jangan you ni ambil tau. Dia nak cakap you ni pregnant ke tak kan. Lepas tu dia kata I'm pregnant. Kena marah dengan husband dia. Ya Rabbi. So I'm sorry. Saya bilangnya maknanya suddenly itu how come I thought you are on your pill ke apa ke. Macam itulah kan. And then so start to blame. And then of course bila that pregnancy was ended up having a lot of difficulty lah kan. Ada problem dengan dia punya blood sugar lah, BP dia naik lah. The first one was okay kan. So I think as sisters and brothers, benda nak dapat anak ni to me is very important. I do not know why some people take it very lightly. Sebenarnya tak lah. Sorry, Yes. No, it's fascinating. Macam saya cakap lah, like agenda saya malam ni saya nak belajar. So I learn a lot from Dr. Adnan's story, from Dr. Hal's story, even though some of it are like stories I've heard before. Bila dengar balik tu kan, kita jadi macam this is good tazkirah for me, I remember it again. So sebelum saya teruskan dengan soalan seterusnya, saya nak bagi tahu kepada semua yang hadir pada malam ini secara live, anda boleh gunakan ruangan komen di bawah untuk tanya soalan. Kokolah anda miss certain point, apa benda famous ada benda, tadi orang tanya famous tu apa, ada orang alhamdulillah tolong jawabkan. So gunakan ruangan komen tu soalan-soalan anda, insyaallah kita akan ambil masa di hujung tu untuk buat Q&A supaya panelis kita boleh jawab soalan-soalan tersebut. Okay, so salah satu benda yang saya bersyukur adalah number one, saya jumpa Dr. Adnan waktu saya dekat college dulu, umur 18. So that really set my mind untuk nak berkahwin. And then early in my marriage, I met Dr. Har pula. Before ada anak apa semua, and she set my mind pula pasal family planning. So memang kena sangatlah dia punya aturan Tuhan tu. And that really make me more careful about the intention behind, niat di sebalik setiap orang anak itu. Bukannya we don't want like a oops baby, ala oops kahwin lagi pada oops beranak lagi ataupun pregnant sekali lagi. And this is something that tak semua orang boleh kata, tak semua orang boleh ada this kind of exposure ataupun ilmu. So saya teringin juga nak tahu, because right now kita ada akses yang agak mudah, macam Dr. Ha cakap kan, ada yang mana orang dengar yang breastfeeding itu boleh prevent pregnancy. Maybe social media, right? The fastest, most easiest way untuk dapat maklumat. Dia tengok ada orang post kat Facebook tentang sekian ilmu parenting, entah betul, entah tidak. Itu zaman sekarang. That's the challenge of today.
Tapi saya interested nak tahu. Zaman Dr. Adnan belum lagi ada social media. Zaman Dr. Har pun belum lagi ada social media. Saya teringin nak tahu waktu Dr. Adnan sebagai contoh di US, seorang like baru saja habis belajar, wife masih lagi belajar. What was your source of ilmu parenting pada waktu tu? How did you learn about parenting waktu tu? Okey. Pertama, saya sangat rapat dengan arwah ibu ya. Walaupun masa isteri bersalin tu mereka tak physically ada lah kan. Okey, tak jauh lah kan. Okey. Jadi itu satu benda yang we can always rely on lah ya. Right. Jadi ibu saya melahirkan 8 orang anak. Okey. Wah, besar-besar keluarga. Whatever mistakes yang dia dah buat kan, jadi maknanya ini memang satu buku menjaga anak yang live, yang praktikal lah, yang kita sentiasa boleh rujuk lah kan. Okey. Jadi itu pada pandangan saya satu rujukan yang sangat bermakna lah. Okay, walaupun mungkin adalah isu-isu tradisional yang melibatkan pandangan-pandangan yang ada kan, contohnya yang berpantang tu kan. Okey, dia banyaklah. Saya ni orang Kelantan, jadi banyaklah pantangnya masa baru bersalin, kena makan ikan haruan yang dibakar sahaja, nasi putih saja kan. Lepas tu bila kita tanya doktor dekat US kan, dia kata bila seorang isteri ni dah baru bersalin, dia habis semua physical energy dia. Jadi makanlah apalah, minumlah apa-apa supaya energy tu come back lah kan. Jadi itulah maknanya kita timbal balik dekat situlah ya. Okay, itu yang pertama. Okay. Kedua, betul walaupun dulu tak ada social media, which in a way alhamdulillah dia tak ada ya. Okay. Sebab dan pada pandangan saya lah ya, untuk kita self-diagnose zaman sekarang jauh lebih cepat daripada dulu ya, sebab terlalu banyak informasi yang kita boleh cari dalam social media lah. Cuma dalam perkongsian saya dalam modul keibubapaan kepada ibu-ibu untuk didik anak-anak, kadang-kadang kan social media ni dia bukan tak cukup maklumat ya. Dia terlebih maklumat, lalu yang lebih-lebih tu susah kita nak filter yang mana betul, yang mana kurang betul, yang mana sangat betul. Kan? Kalau dulu-dulu memang kita kena pergi perpustakaan. Jadi kita cari buku-buku tu kan. Bukanlah tak ada buku-buku yang mungkin false information, tapi possibility tu sangat rendah sebenarnya. Okay? Lalu bila kita tak boleh self-diagnose, kita akan merujuk pada buku yang tepat, atau kita memang kena rujuk pakar lah dekat hospital ya. Jadi maksudnya maklumat yang sampai tu dia agak tepat dekat situlah sebenarnya. Maknanya the books can be very friendly sebenarnya kan. Okay. Bukan social media je, very friendly sebenarnya. Lalu rujukan-rujukan tu, satu mak cakap macam ni kan. Maknanya kita bolehlah mana rujuk balik betul ke tidak kan. Okay. Sebab pengalaman mak tu banyak berdasarkan pengalaman-pengalaman daripada generasi yang sebelum tu, dan banyaklah practical tips sebenarnya. Jadi practical tips ni sangat-sangat berguna, sebab yang mungkin dalam buku tu based on theory je kan. Lalu kita gabunglah kedua-duanya sekali ya. Jadi walaupun tak ada social media, kepakaran tu ada je di mana-mana sebenarnya. Okey. Jadi yang ketiganya, macam Dr. Ha cakap tadi, every pregnancy is different ya. In fact, every child pun berbeza kan. Kadang-kadang kita, kalau kita ada anak 8 orang, kita bariskan malam ni kan. Lalu kita dengan pasangan tengok yang 8 orang ni kan. Mereka tu lain dah. Kadang-kadang kita fikir, betul ke yang ni daripada aku kan. Nampak memang semua lain. Sebenarnya warna kulit pun, walaupun datang pada seorang mak sama, ayah sama, warna kulit pun tak sama walaupun 8 orang tu kan. Lagi-lagi lah dalam karakter dia, dalam temperament mereka dan macam-macam kat situ ya. Jadi the thing is ya, jadi bila kita nak didik anak-anak, keep in mind that mereka ni berbeza lah.
Jadi contohlah nak bagi anak saya 3 orang ni kan. Alhamdulillah spacing tu alhamdulillah ya. Yang pertama, lepas tu 3 tahun selepas tu baru dah ada yang kedua sebenarnya. Sebab masa tu masih belajar, masih baru kerja. Economically speaking tak bolehlah ni kan, banyak anak sangat. Okay. Jadi anak saya yang pertama contohnya lah kan, yang jadi doktor juga alhamdulillah ya. Sekarang berkhidmat di KK Merlimau Melaka. Ya. Alhamdulillah. Dia ni macam slow learner dia. Okay. Tapi dia punya determination tu sangat kuat kan. Okay. Ambil 12 subjek SPM. Dia lepas yang akhir boleh ambil 12 subjek. Okay. Lalu kalau buat jadual tu kan, dia masuk dalam bilik lepas malam nak study lah, lepas isyak tu kan. Dia duduklah kat situ sampai dah malam-malam dia duduk kat situ. Dia memang kena belajar betul-betul lah. Anak kedua Muhammad Huzaifah yang dulu sambung biotech dekat New York ya. Dia jenis orang yang masuk kelas, fokus betul-betul, dapat 90% daripada apa yang cikgu bagi dan santai tak belajar kat rumah dah. Okay? Dan dia memang macam tu anaknya, sangat disiplin dalam kelas lah. Jadi bila ujian penggal tu kan, yang cikgu bagi ujian penggal kan, garantinya kalau awal tahun tu ada je lah B, C, lepas tu tengah tahun tu dah tak ada C lah. Sampai hujung tahun tu dia akan skor semua A lah. Jadi bila kita komplain awal tahun, kenapa banyak B, C ni, jawab dia, kisah apa baba, orang tak tanya pun nanti. Yang pentingnya hujung tahun tu kan. Okay. Jadi dari segi kekemasan anak-anak, surprisingly, anak sulung perempuan, anak bongsu perempuan, anak tengah lelaki dari segi kemas diri, kemas bilik, anak lelaki paling mantap. Okay. Jadi anak saya yang bongsu ni kan, sebab dia lebih artistik lah kan. Orang artistik ni dia ada idea pukul 2 pagi pun dia mula buat kerja lah kan. So dia masa tingkatan 5 pun kita masuk dalam bilik tidur dia kan, benda-benda yang tahun 6 tu masih ada bawah katil dia. Jadi dia simpan kan. Macam contohnya dia punya casing phone dia kan, dia buat sendiri, benda-benda yang macam tu lah. Dia bukan orang yang sangat schedule lah. Kalau yang Huzaifah tu gosok baju sekian-sekian waktu. Kalau anak yang bongsu ni kan, gosoklah baju tu bila-bila lah baba, jangan gosok je. Okay. Jangan paksa-paksa. Okay. Jadi itu maknanya satu, rujuk pada the closest relative yang boleh bagi informasi kepada kita, and they can always give a lot of practical tips. Again, those are social support. Kedua, dalam dunia social media mohon sangat-sangat bagi ibu-ibu, bapa-bapa terutama yang masih muda hati-hati dengan buat self diagnosis. Bukan tak boleh buat tapi bila dah buat tu, kalau ada benda-benda yang rasa tak betul, rujuklah kepada pakar-pakar yang ada sebenarnya. Yep. Okay, dekat situ. Okay. Nombor 3, keep an open mind Regardless of how much theory and tips yang kita dah kumpul, parenting is still an ongoing process. Sebenarnya. Mungkin sebab itulah kot kata pesan Umar Al-Khattab kan, didiklah anak-anakmu ni untuk hidup di satu zaman yang tak sama dengan zaman kamu. Maksudnya, parenting is a very dynamic process. Keep an open mind. Okay. Not only that, kids are very different from one to the other one. That's one thing kan. Zaman juga berubah. Dan kadang-kadang kita lupa kita juga sebagai ibu dan ayah berubah sebenarnya. kan? Jadi maknanya cara kita layan anak pertama tu berbeza lah kan dengan anak-anak yang selepas tu. Betul, the excitement tu, terutama kalau yang the first child tu memang plan, memang wanted. Okay, seronok lah tu kan. Okay. Tapi mungkin the excitement lepas-lepas tu mungkin berkurang. Bukanlah kasih sayang tu berkurang Cuma nak tutup satu dengan yang peringatan terakhir pasal isu keadilan Selalu orang tanya pasal apatah itu namanya adil dalam parenting. Adakah kalau kita lepas solat isyak tu kan 3 orang anak, 3 orang masuk dalam bilik study kan. Okey, katalah adakah dikatakan adil 3 minit pertama kita pergi jenguk anak pertama. Kemudian 3 minit kemudian kita pergi jenguk anak kedua.
Kan? Lepas tu 3 minit yang terakhir tu kita pergi jenguk anak yang kedua. Adakah itu dikatakan adil ya? Pada pandangan saya tidak semestinya ya. Sebab katalah anak yang kedua tu dah sangat independent dan academically speaking dia memang excel ya. Sedangkan anak pertama tu struggling with academic. Pada pandangan saya yang adil itu adalah memberikan pada masa tersebut lebih perhatian kepada anak yang pertama tadi berbandingkan anak yang kedua. Lagi-lagilah kalau Allah uji kita dengan anak-anak yang istimewa ya. Itu lagi cabarannya sangat tinggilah dekat situ ya. Jadi maknanya kita menjadi ibu bapa yang profesional okay, yang menyantuni anak-anak tu berdasarkan keperluan, temperament mereka, traits mereka dan benda-benda yang macam itulah pada pandangan saya. Okay? Wallahu a'lam. Allahu alam. Wah, baik. So memang betul lah, adalah blessing di sebalik ketiadaan social media pada zaman itu, sesuatu yang pada zaman saya pula menjadi satu curse. Tapi ada blessing juga in a way, ease access of information, dan nanti kita akan beritahu juga kepada semua yang hadir pada malam ini ataupun yang tontoni perakaman tentang modul keibubapaan yang bakal kita lancarkan pada malam ini, insya-Allah. So nampak gaya Dr. Harlina ada masalah connection kat situ, tak apa, kita akan masukkan beliau semula, insya-Allah. So untuk meneruskan kita punya program pada malam ini, saya nak beritahu kepada semua yang hadir pada malam ini, bukan sahaja anda tanya soalan kepada panelis, penganjur pun nak tanya soalan kepada anda. So pada malam ini akan ada quiz di mana kami akan menanyakan 3 soalan yang dipetik daripada perbualan malam ini. Alright, 3 soalan ni memang fresh, baru buat waktu tengah berbual tu, dan jika anda boleh jawab 3 soalan ini, satu soalan tu satu hadiah lah, anda akan menerima hadiahnya. Bukan itu sahaja, ada juga cabutan bertuah bagi anda yang daftar dalam cabutan bertuah tersebut, dan kita akan buat cabutan pada malam ini juga. So ada a lot of rewards, a lot of like gifts that we want to give to you. Lebih lagi kan sekarang ni tahun 2023, new year, so ada a lot of semangat, fresh start, fresh of whatever lah that kita nak capai pada tahun baru ini. So Dr. Harlina sudah kembali. So Dr. Har, tadi Dr. Adnan ceritakan tentang bagaimana beliau mendapat ilmu parenting pada zaman beliau, di tempat beliau. Bagaimana pula dengan Dr. Har waktu tu? Juga sama juga, tak ada social media. So where did you learn about parenting waktu zaman Dr. Har? Baik, silakan. Aiman, sebelum Dr. Har nak jawab yang tu, Dr. Har ada satu 9:41 PM CSR PK dia kata setiap kelahiran anak adalah anugerah Allah yang terindah. 9:41. Oh yes. So mungkin boleh technical boleh just highlight this. Stay strong and positive bila kita hamil, insya-Allah emosi tenang dan bahagia. Okay, betul yang tu Dr. Han sangat setuju, dan cumanya tak tahu sama ada CSRPK pernah pregnant atau tidak. Tapi kalau kata tak pernah, so maybe this is actually satu yang sangat ideal. But if you are pregnant, memang ya, you tahu bahawa kehamilan, kelahiran tu satu, masya-Allah ya, satu nikmat yang satu. Tapi kalau misalnya kita belum bersedia, dia memang ada impak dia ya, walaupun mungkin kata stay strong and positive. You know, I think we should not overdo this, you know. Like, oh, okay, I'm strong, I'm positive, I'm okay gitu kan. Sebenarnya you tak okay. And it's okay to kata I'm not okay kan ya. Sebab pregnancy ni dia memang bukannya calang-calang, bukan kaling-kaling lah kalau bahasa orang sekarang ni. And I as an obstetrician, I know it very well. You know. Mungkinlah kita ni selalunya I minta maaf ya Aiman, yang ni sama orang suami lah, tak apa doktor. Wife I biasalah kalau pregnant tu batuk keluar anak. Oi. Aduh. Ni pernah dengar sendiri Tenang dia cakap. Wow. Ya macam tu ke kan? Jadi oleh sebab tu I think kita tak boleh sugarcoat sangatlah ya benda-benda yang sememangnya sebagai manusia ni. Salah satu masalah kita adalah apabila kita cuba jadi malaikat ni ya, sedangkan kita bukan malaikat pun ya, tapi kita boleh lebih baik daripada malaikat. Cumanya Dr. Han rasa dalam talk like this semua tu, I hope we address the reality lah ya, bukan the ideal saja. Itu yang ramai wanita ni akhirnya they get because they never been emotionally prepared. Jadi sangat
akhirnya mungkin ada tekanan and pregnancy yang tidak tidak usually unplanned and intended unwanted ni, dia boleh juga menghasilkan impact itu sampai postpartum ya. Sebab baru kita tahu kalau mengandung ni kan Aiman dan Dr. Anan, dia dalam perut kita, dalam rahim kita, so mana kita pergi boleh, tapi bila dia dah keluar dia nak breastfeeding daripada kita, bapaknya tidur je kan, malam tak cukup tidur. It's very daunting sebenarnya. Itu belum lagi anak you yang baru 2 tahun tak sampai tu pula. Dalam pantang tu kita jaga budak tu sebenarnya. Yang baby yang baru lahir ni kan, kita boleh bagi je kat mak kita, mak mentua kita atau bibi kita. Tapi yang seorang ni especially kalau you are working, you are not at home most of the time, lepas tu masa tu you confinement, you ada kat rumah, you actually kena layan yang setahun setengah, setahun 8 bulan ni. Sebab dia tak tahu lagi pun. Jadi please lah janganlah kita nak I'm sure maksudnya tu bagus. Cumanya tolonglah insya-Allah emosi tenang dan bahagia. Alhamdulillah kalau ada orang yang begitu tetapi so masya-Allah so saya rasa kalau misalnya dia kata terima kasih anak CSR Puka ada buat follow up kat situ. So I think kat situ memang mungkin masa tu I'm sure this was an afterthought, tapi masa yang zaman itu sendiri sebenarnya I know the struggle is real. Tapi alhamdulillah so dia beginilah mungkin kita kadang-kala Dr. Har punya dilema yang macam tu sebenarnya Dr. Har kena raihkan semua orang. Kalau misalnya semua orang memang macam CSR, alhamdulillah tetapi ramai orang struggling walaupun anak dia seorang sebab dan kita kena acknowledge semua struggle tu. Okay. Tentang parenting ni, dari mana ilmunya? Dr. Han rasa satu yang tak dapat nak kita nafikan Aiman dan juga Dr. Anan, Dr. Han rasa sangat berterima kasih dengan mak bapak Dr. Han sendiri because they are actually the best role model kan. Sabar dia, doa dia, tak pernah berhenti. Yang tu kita ni. Tapi of course kita juga kena tambahkan, dan pada Dr. Han pergi balik pada buku tadi, buku yang Family Planning in the Legacy of Islam. Sebab buku tu dia bukan hanya tentang birth control bukan. It's planning the family. You can have, I ingat lagi Profesor Rahim Amran dia kata, it's not about the number of babies and how big your family is going to be. You can have the biggest family or the smallest one, but they are all must be planned, intended and wanted. Dia balik pada tu kan. Dan ingatkan ada 10 cardinal rights of children dia kata. And dia tulis dia kata this is not really coming from one hadis saja ke atau satu surah ni, but this is actually apa yang dia kata 10 hak tu, ingat lagi dia kata, is for every one of your child. So if you wanted to have 7 ke you have 8, it's actually 7, 8 times 10. So sebenarnya kita kena fulfill that 80. So Allah bless my parents for having 8 of us, and definitely bila kita tengok who we are now, arwah almarhum Bapak Dr. Han dan juga mak memang fulfill all these rights, alhamdulillah tapi sebenarnya kita sendiri pun 10 rights ni adalah hak untuk anak-anak kita dan kita bagi berapa puluh ni. So Dr. Han rasa bila tengok hak dia tu, satu hak untuk keturunan baka. So that's why anak yang dalam rahim kita ni kita kena tahu siapa bapanya. So tak boleh sampai siapa dia bapaknya. Tu hak dia hak untuk diberi nama yang baik hak untuk diberikan keperluan asas termasuk breastfeeding. So some of us anak tapi kita tak breastfeed anak kita. Satu hak dia boleh tuntut hak kita tu. Banyaklah Iman. So Dr. Han rasa daripada hak itu yang 10 cardinal rights, so I realise that parenting is not a very just senang-senang saja. Dia satu yang sangat, masa Dr. Han bagi ceramah kan, Dr. Han cerita yang ni, there are few parents yang datang tu, ya Allah Dr. Han kan, saya tak tahu tu doktor, saya ada 10 anak dia kata kan. Tapi kalau saya tahu mungkin saya tak sampai 10 lah dia katakan dan alhamdulillah tercapai semua tu. Tapi of course dia kata dia struggle lah sangat sebenarnya dan kalau saya dengar ceramah Dr. Harawal lagi, saya mungkin lah kalau nak 10 pun saya tahu apa hak-hak dan apa benda yang saya kena ni.
Having Right. said that, ya, saya rasa memanglah berapa ramai anak semua tu semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Betul. Tapi kita nak ukur baju tu, that's why family planning selalunya Dr. Anan, ya, saya kena dispute satu, umat Islam Rasulullah suka anak yang ramai, kan, kenapa nak sikit pula. Tapi kita tahu juga ya, hadis sahih, mukmin qawi lebih Allah sayang daripada mukmin yang dhaif kan, mukmin yang lemah gitu. So Rasulullah kata bukan saja dari sudut kuantiti tapi kualiti, kan. So orang yang merancang keluarga ni tak yakin dengan rezeki daripada Allah. Kita kan merancang keluarga bukannya kita tak nak anak. Ya, ayat yang kata siapa yang membunuh anak, this is not membunuh anak ni. Kita kan selalu Dr. Habil masukkan IUCD ke, masukkan alat dalam rahim. Dr. kata puan, kita punya ni ikhtiar kita ya. Tapi kalau Allah, saya masukkan 100 alat dalam rahim puan kalau Allah kata ada. Tapi ni ikhtiar kita dan tentu sekali niat kita. So Dr. rasakan we can always orang kata bincang ni sampai the cows come home lah kan ya. Tapi sebenarnya Dr. rasa satu tadi nawai itu kenapa kita berumah tangga, kenapa kita nak ada anak ya. Dan pada pandangan Dr. InsyaAllah kalau kita sediakan upaya yang cukup ini, parenting itu sangat berat tanggungjawabnya tapi boleh kita handle. Jadi pada pandangan Dr. tu untuk jawab soalan Aiman lah. Excellent. Okay, so kita buat time check sekejap. Sekarang sudah 10.03 malam. So kita ada beberapa agenda yang kita nak settle pada malam ini. Satu tentang quiz. Kita ada 3 soalan untuk ditanyakan kepada penonton yang datang live. So kalau tengok recording tu minta maaf lah. Ambillah ilmu, tak rugi pun. Cuma hadiah daripada quiz tu je tak dapat. Dan juga ada cabutan bertuah. So sebelum kita meneruskan perbincangan, nak tengok dulu di ruangan komen ada tak sebarang soalan ataupun komen menarik yang boleh kita kupas-kupaskan sama-sama. So ada satu yang baru saja masuk. Kalau orang di belakang tabir boleh keluarkan, adalah juga daripada CSR Packer, 10.03 malam baru masuk saja. Boleh orang belakang tabir? Okay. Saya struggle masa semua di universiti dari degree PhD, semua tanggung sendiri. Memang jimat cermat, nama Allah bagi rezeki. Masa besarkan mereka, ilmu parenting saya perlu update. So ini menarik bila saya tengok dorongan komen itu dikaitkan dengan financial issue, rezeki. Dan ini adalah benda yang agak common juga fahaman masyarakat kita tentang dapatlah anak, rezeki akan datang. Right? But what we are talking about adalah plan elok-elok. Bukan saja sekadar doalah dapat rezeki bila anak ramai itu sahaja. So bagaimana kita nak reconcile ataupun nak seimbangkan antara anak itu rezeki and juga planning for anak. Because bila planning for anak ada yang kata macam, oh you tak yakin ke rezeki itu akan datang? Right? And then bila kita anak ramai sangat, tiba-tiba kesempitan wang, kita menjadi buntu. Bukankah anak itu rezeki? So how do we reconcile this? So ini adalah topik yang menarik untuk dibincangkan. Kita mula dengan Dr. Adnan dahulu. Silakan. Alhamdulillah ya, ini yang dalam agama kita lah kan, dalam rukun iman ya. Jadi yang terakhir itu pasal percaya kepada qada dan qadar. Okay. Dan dulu nakib musrah saya dekat US, dia kata orang-orang mukmin yang paling percaya akan qada dan qadar Allah itu adalah orang mukmin yang paling berusaha dalam menjawab itulah kan. That's very nice. That's very nice. Betul lah tu kan. Maknanya bila kita faham, bahawa dalam konteks psikologi kan, bila saya bercakap pasal pengurusan stres, anxiety tu kan, salah satu tip yang saya bagi tu, jangan cuba ubah benda yang kita tak boleh ubah. Sebab kadang-kadang kita nak ubah benda-benda yang tak boleh ubah, lalu resources kita tu habis sebab kita cuba benda yang kita yang tak boleh ubah. Jadi contohlah kan, cuaca. Kan? Jadi orang-orang yang mungkin stresnya tinggi ni, katalah besok dia nak pergi jogging kan.
tiba-tiba Allah takdirkan qada dan qadar tu kan. Okay. Panas sangat. Lepas tu dia kata, aduh, dah lah badan dah besar kan lepas kahwin ni kan. Tak bolehlah pergi gym. Tak apa. Bersangka baik, besoklah kot pergi jogging kan. So tiba-tiba besok hujan. Dia kata, aduh, dah lah. Dia tak tahu dia. Jadi kalau kita bukan Tuhan, kita tak boleh ubah cuaca je. Yang kita boleh ubah tu, boleh beli payung kan. Jadi bila beli payung, hujan boleh pakai, hujan pun panas pun boleh pakai kan. Jadi membezakan yang mana kita boleh ubah, yang mana kita tak boleh ubah tadi. Okay. Jadi betul lah macam Dr. Hajar kata lah. Dalam konsep dapat anak tak dapat anak kan. Okay. Jadi kita mencari kebahagiaan. Kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itulah hadis mengatakan bahawa solat orang yang kahwin tu lebih tinggi nilainya. Okay. Puasa yang orang kahwin tu lebih tinggi nilainya. Itu ada bahasa-bahasa kualiti kan. Bukan sahaja bahasa kuantiti kan. Okay? Betul lah. Kita kenalah puasa 30 hari. Itu kuantiti kan yang Allah afforded to all Muslims lah. Betul. Tapi ada orang Muslim yang berpuasa kualitinya lebih tinggi daripada orang-orang yang lain lah. Jadi itu pada pandangan saya the big picture of Islam tu kenalah macam tu ya. Jadi dia kena masuk dalam seluruh ibadah yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah benda yang sangat fundamental, berkahwin dan mendidik anak-anak selepas perkahwinan. Okay. Sebab daripada anak-anak tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu akan menjadi ujian kepada kamu. Okay. Hati-hati dekat situ kan. Kita nak mencari ketenangan dari anak-anak. Okay. Lalu kita kena planning betul-betul. Kita kena tengok resources kita. Resources tu dalam pelbagai bentuk ya. Ekonomi, mental, emosi yang famous adalah kan. Lepas tu Dr. ada kongsi pasal the 10 cardinal rights of kids tadi yang kita kena penuhi. Lalu mereka menjadilah anak-anak yang qurrata a'yun yang saya baca awal-awal tadi lah kan. Okay. Jadi bila Nabi Ibrahim tu berdoa kepada Nabi Ismail kan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Okay. Lalu dia meletakkan dua expectations terhadap anak dia. Pertama, ya Allah, jadikanlah Ismail ini pertama anak yang qurrata a'yun. Kedua, jadikanlah Ismail ini bila dia besar nanti imam kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah makbulkan daripada keturunan Nabi Ismail itu lahirlah Muhammad ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. Bercakap pasal qurrata a'yun, maksudnya kita nak anak-anak yang kita tengok muka dia, sejuknya hati kan. Bila cikgu buat call daripada sekolah, mesti cikgu nak menyampaikan berita-berita yang menyejukkan hati saja. Atau bila jiran-jiran bercakap pasal anak kita dekat TikTok ke, dekat Facebook ke, berita-berita yang menyejukkan hati lah. Jadi by that, untuk sampai ke situ kan, dia memerlukan planning, kemahiran, perancangan, didikan, resources, masa yang berkualiti lah. Jadi maksudnya kalau kita dapat dua anak, because it's very possible seorang wanita melahirkan dua anak yang tak kembar dalam masa 1 tahun. Biologically speaking, it's possible. Okay. Kan, tapi bayangkan the stress, the economic stress, mental, whatever that comes on us lah. Lalu nak kejar kepada qurrata a'yun tadi tu, mungkin agak slim dah dekat situ ya. Lalu betul mana anak-anak itu memang anugerah, tapi Allah pesan juga anak-anak tu dalam Quran ya, boleh jadi ujian. Bukan dia anugerah, dia bukan nikmat je, dia boleh jadi ujian lah. Kan? Jadi itu benda-benda yang kita mungkin kena rungkai lah. Kita tengok big picture dekat situ, tengok kekurangan kelebihan kita, okay, dan hidup ni sentiasa berubah. Benda-benda yang macam itulah ya. Lalu bila kita dapat faham semua tu, saya rasa lalu kita fahamlah kan ada benda yang kita terima, ada benda yang kita berusaha lah dekat situ. Yes. Lalu bila Islam tu agama yang wasati atau pertengahan macam tu kan, dia moderate dekat situ. Lalu maknanya kita boleh balance lah, betul lah dia rezeki ya. Tapi ada rezeki tu dia boleh jadi ujian. Okay? Jadi bila kita faham benda-benda yang agak seimbang macam tu,
insya-Allah lah. Okey, kita boleh faham parenting tu dengan konsep-konsep yang lebih murni pada pandangan saya. Okey, wallahu alam. Masya Allah. Terbaik. So, Dr. Har ada apa nak tambah ke tentang isu pasal rezeki, duit, anak? Silakan. Dr. Har, ikut pengalaman Dr. Har ni, memang orang kan kata, doktor, bila kita bincang tentang ni dan dia kata rezeki tu dari Allah kan, anak ni rezeki, dia kata kan ulat dalam batu boleh makan. Kan, tapi kita nak kena ingat ni anak manusia bukan nak ulat. Satu, jadi dia memang ginilah senangnya Dr. Har punya argument selalu macam ni ya. Rezeki anak ni semua Allah yang menentukan. Dan mungkin setiap anak kita tu memang ada allocationnya kan, kita yakin yang tu, tetapi nyatanya allocation tu masih lagi Allah yang pegang. Tak ada lagi lah bayi yang lahir ya. Setakat yang Dr. Har conduct tu lahir je, lepas budak tu keluar, sebelum Muri keluar duit seketul 1 juta macam tak ada. Allah. Ya. So, kalau lah kan, kalau macam tu kita jadi ATM machine lah, suami kita suruh beranak hari lah kan ya. Tapi kat mana yang 1 juta atau mungkin 10 juta untuk budak ni? Allah yang pegang. Ya? Dan yang kena mengurusnya tentulah ibu bapanya. Anak yang baru lahir tu, memang dia tak boleh kata lah, okey saya yang ni untuk saya punya diaper saya, yang ni untuk saya punya sekolah. Tak, ibu ayahnya. Jadi dia kembali kepada keupayaan pengurusan ya, financial planningnya ya. Di samping rezeki yang kita yakin datang daripada Allah tu, tapi dia perlu diuruskan. Dan oleh sebab tu kita lihat ada orang yang anak macam ya 7, 8, 10 pun alhamdulillah semuanya berjaya sebab suami isteri betul-betul ya berusaha untuk menguruskan rezeki anak-anak tu ya. Tapi ada juga orang anak seorang pun tak dapat nak dijaga ya, masih juga lagi ni. So itu bergantung sebenarnya kepada keupayaan kita mengurus. Namun Dr. Har ni sangat ya insaf tentang keupayaan kita sebagai manusia. Sudah-sudahlah ya kita nak menjadi Superman, Superwoman ni. Sebab Dr. Har nak ingatkan ya, untuk siapa yang ada anak ramai tu, pernah tak tanya anak-anak tu apa sebenarnya pandangan mereka ya? Selalu kita akan rasa anak saya bagus, anak ini. Cuba tanya anak-anak tu. Daripada pengalaman Dr. Har ya, mungkin juga anak-anak ada banyak benda yang dia simpan tapi out of respect dia takkan cerita kat kita lah. Tapi kita ada cognitive bias ya Dr. Adnan bahawa kita lah the best parent in the world ya. Tapi tolong ya saya rasa ni. Okey. Maknanya sekarang ni mungkin ya kalau kita tengok anak yang dalam bilangan yang ya boleh kita manage tu sebenarnya lebih mudah untuk kita uruskan atau lebih berkesan untuk kita uruskan. Siapa yang mungkin banyak tu dia mungkin memanglah kena mengurus dengan lebih baik lagi. Jadi kan sebenarnya Dr. Har nak letakkan mindset tentang family planning ni beginilah. Dulu ya, tak tahu Dr. Adnan setuju atau tidak. Jangan bilangan tu dia selalu dilihat sebagai ni tak percaya dengan kadang-kadang yang very irresponsible gitu. I want to turn the table around. Siapa yang tidak merancang untuk anak-anak ini datang ke atas muka bumi ini sebab itu adalah salah satu ikhtiar kita. Boleh ikhtiar. Orang itulah sebenarnya yang tidak bertanggungjawab. I'm sorry ya, I need to turn this table around sebabnya for a very long time orang yang merancang anak dia ya, insya-Allah dengan ni. Dan kalau misalnya perancangan itu dapat dibuat dengan baik, kita bukannya merancang benda kalau kita pregnant kita marah, tidak. Ada Dr. Har nampak sini, saya merancang juga tetapi dapat juga. Dia lain ya, dia rasanya apabila kita dah berikhtiar tapi Allah overrule ikhtiar kita, dia lain, rasanya lain. Ni kita akan rasa ni Aiman, Dr. Har sendiri sebagai yang mengandung ni, agaknya anak ni nak jadi Perdana Menteri kot ya. Sebab ikhtiar pun Allah overrule. Tapi kalau kita tak ikhtiar, mulut aja kata insya-Allah nanti sini tiba-tiba mengandung, dia punya rasa tekilan, orang Jawa ni gelo tu kalau dalam bahasa Melayu galau. Dia rasa macam I should have, minta maaf lah ya Dr. Adnan dan Aiman dan juga ini Dr. Har ni dapat banyak ni yang jenis tak merancang tapi bila dah mengandung Dr. Har boleh tak nak gugur. Allah. Dia jadi macam tu lah pula. Dan Dr. Har punya nasihat sangat konsisten. Pengguguran ya, walaupun sekarang ni mungkin dah makin mudah ya, medical abortion semua tu, it is not a form of contraceptive. It is not a form of birth control.
Bukan. Ya. Siapa yang kena menggugurkan anak dia sebab dia rasa dia tak mampu apa semua selepas mengandung tu, itu menunjukkan bahawa you really have to seriously think about a proper birth control yang kita ada ikhtiar di sini. Ya, sebab pada tahap of course tentang pengguguran ni dia ada hukum lain tu kan, kita bincang lain, tetapi disebabkan juga yang bertanya kata hari ni mak bapak sangat stres bila dapat anak, tak macam kita semua dulu. I think that's not quite a fair comment sebabnya untuk Aiman punya generasi stres dia berbeza dan agaknya kita ni selalu rasa masa anak-anak kita ni so fragile, nak jaga anak semua. I don't think kita kena lihat dalam perspektif yang realistik kenapa anak-anak kita mungkin rasa sangat beban itu sangat terasa apabila antaranya anak-anak ni tidak diuruskan dengan baik. Wallahu a'lam Aiman. I know there is always a contradicting view, tetapi Dr. Han rasa mungkin itulah tadi keuangan rezeki tu memang di tangan Allah, kita yang kena menguruskan, tapi mungkin kita sendiri kena ukur baju dekat badan sendiri apa ramai yang kita boleh handle. So mungkin itu satu pendekatan yang harus kita ambil sekarang ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Adnan, Dr. Har. Okey. Sekarang apa yang kita nak buat adalah kita akan teruskan program kita dengan kuis. So, sepanjang perbualan kita yang dah hampir sejam lebih sikit ni, saya telah petik 3 soalan daripada Dr. Adnan, daripada Dr. Har, based on apa yang kita bualkan, dan kita akan paparkan di skrin soalan tersebut. So, anda yang menonton secara live, cara nak dapatkan hadiah ini adalah be the first to answer correctly. Be the first to answer, tak kisahlah kan mana dia menang kira, but be the first to answer correctly. So jika anda yang pertama jawab yang betul, insyaAllah anda akan dapat. Macam mana? Dengan komen di bahagian bawah Facebook live kami. Komen di bahagian bawah Facebook live kami. Di situ ada dia punya susunan timeline tu, siapa yang cepat enter betul, dia yang pertama dialah yang akan dapat. Okey, soalan yang pertama. Okey, daripada perbualan kita tadi, kita ada cakap tentang Dr. Adnan, bagaimana beliau mendapat parenting knowledge, dan Dr. Adnan ada sebut yang rujukan paling awal beliau adalah X. So soalannya adalah, siapakah rujukan paling awal Dr. Adnan untuk ilmu keibubapaan? Cepat. Tulis di ruangan komen siapa yang pertama, dan yang betul akan dipilih oleh penganjur kita dan nanti mereka akan kontak anda lah. Cepat. Tu dia. Okey, kita dah dapat pemenang dah. Kita dah tahu dah siapa yang dapat awal. Okey, jangan risau. Ada lagi. Okey. Soalan yang kedua. Ready? Kena cepat dan betul. Soalan yang kedua. Alright. Dr. Har pula. Tadi Dr. Har ada cerita tentang 5 perkara yang perlu kita consider dalam family planning, dan Dr. Har letakkan famous sebagai akronimnya. Soalan, apa itu famous? Letakkan di ruang komen. Kalau ada macam certain game show ada dia punya lagu kan. Ting tong. Aiman boleh jangan nak nyanyi sikit-sikit masa tahu. Boleh. Tunggu, laju. Masya-Allah. Alhamdulillah dapat. Nampak gaya ramai orang pay attention dalam diam-diam. Bagus. Masya-Allah. Okey, ingat tau, famous 5 benda tu ingat. So consider 5 benda ini bila kita nak merancang keluarga. Terima kasih. Last question untuk kuis kita pada malam ini. Last, ready? Alright. Juga penting daripada Dr. Har, apakah tajuk buku yang Dr. Har sebutkan pada malam ini tentang perancangan keluarga? Ada satu buku je yang Dr. Har ulang 2-3 kali tajuknya. Letakkan tajuknya di ruang komen. Apa tajuk buku tu? Ini susah sikit kot. Buku ni ada PDF dia. Kalau Google, dia keluar PDF dia. Fokus. Apa tajuk buku tu? Dr. Har ulang lebih daripada sekali. So, siapa yang pay attention tu akan dapat. Apa tajuk buku tu? Ting ketong. Oh ni lambat sikit dia masuk. Dia tengah fikir. Ataupun tengah duduk belek-belek dia punya nota ke apa ke. Apakah tajuk buku yang Dr. Har sebutkan pada malam ini?
tentang family planning. Belum ada lagi yang betul. Still boleh jawab lagi. Come on. Belum lagi yang betul. Ada yang laju. Masya Allah. Belum lagi yang betul. Siti-siti. CPCP, family planning in Islam. Okay. Perkataan tu ada. Tapi not really the tajuk. Family planning and, tu dia bagi clue. Family planning and, sambung. Family planning and, Betul. Perkataan Islam tu ada juga kat situ. Okey, sikit lagi. Tolonglah sikit lagi. Family planning and Islam. Author tak perlu just tajuk buku supaya nanti semua boleh Google dengan betul. Alamak, sikit lagi. Oh no. Dia kena fail lah kan Aiman tadi, susah sikit kan. Ya, ini susah sikit. Okey. Ho! Masya Allah, kita dapat. Abdul Hafiz Razali. Mungkin dia Google tu kot. Dia ada Google penuhkan nama-nama tu. Family planning and the legacy of Islam. Okey. Masya Allah. So itu adalah kuis kita pada malam ini. Jangan risau, ada lagi peluang untuk nak menang. Sekarang kita bergerak pula. Ini anak saya sebelahnya. Cakap pasal keyboard bapaan. Kita bergerak pula kepada pertandingan kedua. Pertandingan ke? Bolehlah lebih kurang. Tentang cabutan bertuah. Ini saya akan serahkan kepada kita punya tim di belakang tabir untuk paparkan. Ada wheel dekat skrin anda yang ada penuh dengan nama-nama yang masuk cabutan. So kita akan spin the wheel dan lihat siapakah yang akan menang. So make sure yang daftar tu dia ada di sini sekarang. So bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, spin the wheel. Yang pertama, Azlina binti Katiman. Baik, Azlina binti Katiman, harap-harap anda ada pada malam ini. 2 cara untuk anda claim hadiah anda. Yang pertama, boleh DM kami di Facebook kawinkawin.com atau letak di ruang komen. Saya Azlina binti Katiman dan tim kami akan hubungi anda. Jangan risau, ada 2 lagi cabutan yang kita akan buat. Teruskan. Yang kedua pula. Bismillah, 1, 2, 3. Tolong buka pintu, adik nak masuk. Tak ya. Yang kedua, kita ada, siapa nama tu? Nurul Nabilah Ishak. Baik, Nurul Nabilah Ishak, sama juga anda boleh DM kami di Facebook kawinkawin.com atau letak di ruangan komen. Saya Nurul Nabilah Ishak dan tim kami akan hubungi anda untuk berikan anda hadiah. Last sekali, bismillah. Yusuf ke tu yang ketuk-ketuk tu. Yusuf. Bapak dia kalau kerja malam tak tidur. Last sekali, Sarah Najihah binti Zamalulaili. Harap saya sebut dengan betul. Sama juga Sarah, pastikan anda DM kami di Facebook kawinkawin.com atau letak di ruangan komen, identify yourself dan tim kami akan hubungi anda. Baik, itu adalah kita punya games untuk malam ini. So harap-harapnya anda yang hadir dapatlah juga habuan selain daripada habuan utama malam ini, itu ilmu yang kita dapat. Juga dapat hadiah-hadiah daripada kawinkawin.com. Bukan itu sahaja, kita juga sampai di kemuncak rancangan kita iaitu pelancaran modul keibubapaan yang akan dilancarkan oleh Dr. Adnan Omar. Silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton semua ya. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili platform kawinkawin.com yang yang bernaung di bawah Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia. Malam ini kita melancarkan modul keibubapaan.
keibubapaan efektif, pemakin permata berkualiti. Jadi dalam subjek ni, dalam perkongsian ni, kita nak tengok secara umum ya, teori dan tips-tips yang saya nak hilangkan stres lah mak, okay? Sebab hidup ni stres. Jadi bila dia kata dia menggunakan online tu sebagai coping mechanism untuk menangani stres dia, itu mungkin jawapan yang bermasalah. Perbincangan kali ini ibu-ibu dan ayah, jom kita bermula dengan tajuk komunikasi kita, bicara seorang ibu, lisan seorang ayah. Wah, Masya Allah. Itulah dia pelancaran, kita buat secara online, tapi so gempak dia tu still ada lah juga walaupun online. Pelancaran modul keibubapaan di platform kawinkawin.com. Itu actually website dia, kawinkawin.com, oleh Dr. Adnan Omar. Saya dengar Dr. Adnan bercakap tu, saya teringat balik usrah dulu-dulu, macam tu lah gaya dia. Tak pernah berubah. Dan Masya Allah, dia boleh grab kita tu. So, ambillah peluang ini untuk anda daftar di kawinkawin.com untuk masuk, untuk join modul keibubapaan ataupun modul-modul yang lain. Ada beberapa lagi, Dr. Har pun ada modul beliau di platform tersebut dan anda boleh layari website itu sekarang, kawinkawin.com. Dan kepada mereka yang menang tadi tu, tahniah. Kepada mereka yang tak menang, anda still menang sebab anda datang dan anda boleh dengar ilmu daripada Dr. Adnan juga Dr. Har. So dalam minit-minit terakhir kita nak buat penutupan, maka saya akan berikan ruang kepada Dr. Adnan dan juga Dr. Har untuk buat penggulungan pada malam ini. Silakan, kita mula dengan Dr. Har dahulu. Silakan Dr. Har. Okey, terima kasih. Kita beginilah ya, kita kena lihat tanggungjawab keibubapaan ini sebagai satu peluang besar yang Allah berikan ya kepada kita untuk meninggalkan legacy ya, apa yang kita nak, sebab menjalankan tanggungjawab kita daripada mak ayah kita, datuk nenek kita ya, begitu serius mereka mengambil tanggungjawab keibubapaan hingga menjadi siapa kita hari ini. Jadi tanggungjawab kita sekarang pula untuk pass down ya. Dan Dr. Han nak raihkan sangat siapa yang sedang menjaga anak orang lain ya, sama ada sebagai anak angkat atau anak tiri, atau pada pandangan Dr. Har, ibu bapa yang begini ni, they choose to be parent ya. Right. Yang dah memang ada biological anak-anak ni, kita tak ada choice lain sebenarnya, dan dia jadi tanggungjawab kita. Tapi orang yang mungkin dia mengambil anak orang lain, Dr. Har tahu ramai yang mungkin tak berkahwin tapi ya, ambil tanggungjawab jaga anak-anak buah dia. To me, you are equally a parent ya, dengan kita semua ni. Jadi parenting tu bukan hanya anak kita pula, kita juga bertanggungjawab untuk menjadi parent kepada anak orang lain ya. Jadi itu sangat penting sebenarnya. Kita tak lihat anak orang tu sebagai anak orang, anak kita sebab bila kita semua menganggap bahawa anak-anak yang ya ada di atas muka bumi ini, sebenarnya tanggungjawab itu terpikul di atas bahu kita semua. Dr. rasa itulah nanti yang akan menjadikan ya sesuatu tanggungjawab keibubapaan ini satu yang membolehkan kita dapat 3 benda yang anak Adam akan dapat apabila semuanya dah terputus tu ya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah kita, dan anak-anak yang mendoakan. Anak-anak itu bukan hanya anak kita, tetapi anak siapa saja yang kita memang ambil sebagai tanggungjawab sebagai ibu bapa mereka. So insyaAllah tahniahlah ya pada siapa yang dapat bersama dan juga yang mengambil cakna dan akan mengikuti modul keibubapaan ya daripada kawinkawin.com ni. Tahniah Dr. Adnan ya, dan tahniah untuk yang lain juga. Itu saja insyaAllah. Terima kasih Doktor. Silakan Dr. Adnan. Okey, menyambung ya yang banyak dah ilmu yang kita dapat daripada Dr. Har tadi ya. Saya nak kembali kepada pesan Umar Al-Khattab tadi ya. Dirilah anak-anak kamu ni mengikut satu zaman yang tak sama dengan zaman kamu. Kefahaman saya, wasiat Umar Al-Khattab ini mengatakan bahawa parenting tu dia sentiasa berubah ya. Dia dynamic. Sejauh mana kita boleh menggunakan asas-asas daripada Al-Quran dan Sunnah untuk menggunakan teknik-teknik keibubapaan yang moden lah ya. Okay.
Jadi dalam modul keibubapaan tu kita menengahkan 5 tajuk-tajuk yang mengarah kepada wasiat Umar Al-Khattab ni lah ya. Jadi kita ada modul bicara seorang ibu tadi, lisan seorang ayah, membincangkan 9 bahasa cinta dan 9 bahasa dosa ya. Teknik-teknik komunikasi yang sesuai kita guna untuk mendidik anak-anak abad ke-21. Ada tajuk Selamatkah Anak Saya di Alam Maya ya. Nak tak nak anak kita akan berdampinglah dengan gadget dan internet ya. Jadi macam mana kita menguruskan hal-hal tersebut. Ada modul minda sehat, emosi terjaga, keluarga bahagia. Sebab kepakaran saya yang asal ni sebenarnya suicidology ya. Pakar bunuh diri, bunyi pelik sikit lah kat situ dulu kan. Lalu kadang-kadang keibubapaan ni dia membawa pada stres lah, ada anxiety lah kan. Lalu kalau anak-anak tu nampak ya kan, muka mak, muka ayah ni stres ya, lama-lama anak-anak pun stres juga. Jadi macam mana kita membawa ketenangan minda dan emosi itu dalam keluarga kita. Kita juga ada modul membina kekuatan karakter dan disiplin anak-anak. Okay, lalu dalam modul ni saya bawa panduan-panduan daripada Quran dan Sunnah dan pandangan-pandangan moden sekarang, bagaimana kita membentuk karakter-karakter yang sebagaimana yang diimpikan menjadi anak-anak yang Quran tayun tadilah. Jadi yang saya nak tekan kat sini bahawa parenting tu sentiasa berubah. It's a dynamic process yang kita kena sentiasa belajar, walaupun kita adalah teori-teori yang kita ambil daripada Quran dan Sunnah yang tu insya-Allah dia tak berubah ya. Tapi sejauh mana kita mampu mengaplikasikan yang kita belajar daripada Quran dan Sunnah itu ke dalam mendidik anak-anak kita di abad yang agak mencabar sekarang. Okay? Jadi moga-moga modul-modul yang kami sediakan di kawin-kawin.com tu bermanfaat ya. Kami juga ada modul perkahwinan ya. Aiman salah satu speakernya, Dr. Ha dan saya juga ada lagi lah yang lain-lain dah. Sebab itu kita belajarkan malam ni modul keibubapaan. Nanti ada khas modul Kamar Sutra, iaitu memang Dr. Ha yang leading lah. Dan mungkin di hujung tahun nanti kita ada modul remaja, kemudian tahun depan kita akan ada modul kesihatan mental dan tahun berikutnya kita ada modul gerontologi ya. Sebab ramai juga warga emas yang masih tak disantuni. Jadi kita juga nak membawa modul ke tengah masyarakat, modul gerontologi, modul warga emas ya. Semua itu insya-Allah berada di dalam platform kawin-kawin.com insya-Allah. Okay. Baik. Terima kasih Dr. Har, bukan sahaja menggulungkan topik kita pada malam ini, juga memberitahu vision kawin-kawin.com pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi anda boleh expect more from kawin-kawin.com tentang program macam live webinar malam ini, tentang modul-modul yang akan datang, program-program, even program-program headline seperti talian Reach You di bawah, anda boleh Google talian Reach You, juga available untuk mereka yang perlukan pertolongan dari segi masalah kesihatan mental, insya-Allah. So daripada saya, ya Dr. Har. Kamar Sutra tu tadi Dr. Adnan dah sebut dah. Apa dia? Dah sebut dah. Modul Kamar Sutra kan ya. Jadi yang ini kita cuba buat pendekatan bio, psikososial dan spiritual untuk masalah-masalah berkaitan dengan psikoseksual ya, dan sebenarnya banyak benda yang kita kena tahu dan kita kena mula bercakap dalam konteks yang santun ya, dalam konteks yang memang penuh dengan orang kata hikmah dan kebijaksanaan, sebab dah terlalu lama aspek ni kita pendamkan dan dia mempunyai impak terus kepada hubungan kita sebagai suami isteri dan juga dalam peranan kita sebagai ibu bapa. So tunggu ya Kamar Sutra. Okay. Sebenarnya rancak tau belakang tabir kawin-kawin.com ni, macam-macam nak buat. Dan alhamdulillah lah perlahan-lahan kami boleh keluarkan benda ini secara berkala, dan hopefully dengan modul yang terkini ini dapat membantu mereka yang sama ada belum lagi menjadi ibu bapa ataupun yang sudah menjadi ibu bapa. Yang sudah jadi ibu bapa boleh ambil ini sebagai ilmu yang boleh praktis sekarang. Macam contoh, sekarang anak dah bunyi dah. So nak kena praktis lah ni sekarang ni tak? Ataupun yang belum lagi ada anak boleh bersedia awal, insya-Allah. Itu sahaja daripada kami. Saya Aiman Azlan, moderator anda, Dr. Adnan, panelis kita, dan juga Dr. Har, tentang kalau dah sayang. Hopefully kita jumpa pula di modul keibubapaan di kawin-kawin.com. Selamat malam. Assalamualaikum.
Selamat sore. Selamat sore. Bye semua. Okay. Bye. Bye. Bye Ryan. Yusuf ada kat belakang dah. Iya. Yusuf? Bye Mbak. Bye.